Yang pertama, isu bahasa. Saya ingin penjelasan. Siapakah yang sanggup daripada tiga-tiga orang ini mempertahankan bahasa Melayu dengan ruhnya, dengan jasadnya, agar anak-anak Melayu yang berada di sekolah, di universiti tidak mengalami peristiwa malang sepanjang 1990-an lagi. Saya mengatakan itu, apa strateginya nak mempertahankan bahasa Melayu? Sebab itu saya menghadirkan diri, saya ingin memberitahu, mesti diberitahu strategi. Kalau kita membuat keputusan pada malam ini tidak membenarkan bahasa Inggeris diangkat sebagai bahasa utama di semua universiti, kita buat pernyataan secara bersama pada malam ini, bahawa kita tidak boleh membenarkan dia. Ini asasnya saya hadir, saya nak tengok ini. Yang kedua, tentang isu-isu ekonomi orang Melayu. Kenapa kita tidak capai 30%? Saya ingin tahu dari tiga-tiga orang ini, apakah petakanya, apakah malangnya, apakah prejudisnya. Bukan tempat untuk kita bertembung, untuk kita berbalah di sini. Sebab itu saya minta sidang hadirin sekalian, bagaimana nak mempertahankan kuasa Melayu di dalam pilihan raya ke-13 nanti ialah bagaimana ahli-ahli politik yang berada dengan saya pada malam ini. Saya minta maaf, saya bukan ahli politik, maka saya harus bercakap sebagai seorang intelektual. Bagaimana kita nak menemukan kesepakatan? Saya tidak kisah wujud atau tidak wujud perpaduan di antara parti-parti politik. Malah secara strateginya saya mengatakan saya tidak bersetuju perpaduan sebab dia berbahaya kerana akan menjadi satu parti. Lebih banyak parti Melayu itu maka lebih baik kerana dia akan mewujudkan kuasa-kuasa yang berasingan. Kita sebut dalam bahasa Inggeris sebagai distributed management. Yang saya ingin tahu ialah bagaimana kita nak menguruskan kesepakatan. Bermaksud, jika ada negeri satu, negeri dua diperintah oleh parti Melayu, apa salahnya penguasa yang di atas, jika dikuasai oleh orang Melayu, membantu secara strategi agar negeri-negeri ini berjaya. Ini asas dia. Yang saya katakan, ini asas dia yang penting. Dan yang ketiganya ialah, yang saya katakan pada malam ini juga, isu yang sangat penting di dalam PHY ke-13 ini ialah isu bagaimana survival orang Melayu. Saya tidak nafikan seperti mana kata Datuk dan juga ahli yang lainnya bahawa orang Melayu sudah berjaya. Saya tidak nafikan. Tetapi secara akademiknya data menunjukkan sebaliknya. Data menunjukkan sebaliknya. Saya ambil satu contoh dalam kajian saya 3 hari lepas baru-baru ini. Saya sampai di Bandar Kuantan dan selepas saya bagi ucapan, ceramah dan sebagainya, saya tidur di sebuah hotel iaitu Sri Malaysia. Dan besoknya saya kata kepada pegawai saya, alangkah cantiknya kalau kita dapat makan di Bandar Kuantan ini. Adakah ini isu politik? Tidak, ini isu survival Melayu. Dan saya sampailah ke satu tempat, betul-betul di hospital, depan hospital Sultanah Afzan. Betul-betul berhampiran dengan benteng di Kuantan. Tidak ada satu pun restoran walaupun sebesar meja ini yang boleh memberi makanan ataupun sarapan kepada saya. Tidak ada seorang pun Melayu yang terlibat dalam ekonomi di Bandar Kuantan, di kawasan hospital itu. Maka saya bandingkan dengan Kubang Krian. Hampir 1 kilometer restorannya. Saya banding. Ini bukan isu politik. Lalu saya dapatlah masuk ke sebuah restoran, ada 6 kedai di dalamnya. Maka ada seorang pakcik itu pun menawarkan, kerana dia kenal saya, dia pun mengatakan, Prof, selamat datang ke kedai saya. Saya kata ada breakfast atau tidak? Dia kata ada. Saya terkejut apabila dia menawarkan 2 makanan sahaja, iaitu nasi belauk, nasi kerabu. Maka saya mengatakan, kenapa saya puji? Inilah contoh, model bagaimana orang Melayu Kelantan survival. Apakah salah untuk orang Melayu lain meniru contoh ini? Saya kata, maka pada hari ini kita kena mencari penyelesaian, konsensus. Bagaimana nak mengangkat bangsa Melayu ini dengan 3 cara. Pertama, pertahankan simbol dia. Simbol dia adalah bahasa. Tulisan dia Jawi. Percakapan dia bahasa Melayu dan Raja Melayu. Ini simbol kena pertahankan. Yang kedua, apakah rohnya? Saya kata, Islam rohnya. Tidak kira siapa yang mempertahankan Islam untuk mewujudkan negara rahmatan lil alamin, masyarakat baldatun thayyibatun warabul wafur, maka dia harus disokong dengan apa cara sekalipun, bukan dijatuhkan. Itu kata saya. Dan yang ketiganya ialah, yang saya sebut ialah ekonomi. Orang Melayu sudah daif, itu tomahan ahli politik. Baru-baru ini saya pergi ke Merlimau sebagai ahli akademik, saya buat kajian. Semua orang kata orang Melayu adalah miskin. Dan contoh yang mereka ambil adalah orang Kelantan. Sebab itulah Prof. Agus kata tadi, kenapa saya ambil data. Saya kata macam mana sebagai seorang ahli akademik saya boleh mempercayai bahawa orang Kelantan miskin. Sebab data dia menunjukkan jumlah anak Melayu yang terlibat di dalam mekanik, iaitu kedai-kedai yang membaiki kereta, adalah terbesar di negara ini. Malah lebih besar daripada keupayaan negeri Selangor dan Kuala Lumpur itu sendiri.
Maka saya ambil contoh. Ini konsensus yang kita perjuangkan pada malam ini. Bukan tuduh-menuduh, bukan kutukan. Sebab bangsa Melayu itu adalah bangsa yang sangat johari lagi budiman. Bangsa intelektual. Maka kita nak mencari konsensus bagaimana nak mempertahankan ini. Nah, PRU 13, apapun terjadi adalah urusan politik. Tetapi bagi ahli akademik, saya membimbangi. Kerana seandainya bahasa Melayu itu dipelecehkan, maka dia pengkhianatan terhadap tamadun dan orang Melayu. Sebab itu saya sebut malam ini. Saya pas kepada sahabat saya dan Datuk, saya mengatakan tolong perhati universiti. Tidak boleh. Saya dipaksa 7 tahun belajar bahasa Jerman di Austria. Kenapa tidak boleh mengajar dalam bahasa Melayu kepada orang Austria yang datang ke Malaysia? Ini tidak adil pada pandangan saya. Saya dipaksa belajar bahasa asing dengan dahsyat sekali. Mereka mengatakan kamu tidak akan lulus jika tak menguasai bahasa Jerman. Tetapi apabila mereka datang ke negara kita dari Iran, Armenia, Uzbekistan dan sebagainya, langsung tidak boleh berkata salam atau selamat pagi. Maka saya mengatakan kamu bertiga pada malam ini perlu mempertahankan ini. Bawa ke parlimen, bincang macam mana sekalipun. Jangan kacau kedudukan ini. Ini masa depan orang Melayu. Ruhnya, bahasa, sistemnya dan amalannya adalah Islam dan ekonominya. Okey, terima kasih doktor. Jadi Dr. Abu Hassan bagi ceramah malam ni. Saya tanya soalan tadi tentang ancaman kepada PRU ke-13. Bagi ceramah dalam konteks yang berbeza. Dan saya kalau dari segi bahasa, saya penyokong PPSMI. Saya jelas, saya mendukung bahasa Inggeris itu sebagai bahasa pendidikan, sebagai bahasa ilmu, sebagai bahasa sains dan matematik. Tapi kalau saya berdebat dengan dia lagi kecoh malam ni. Dan mujurnya saya itu moderator. Ya, tetapi saya harus zahirkan dari segi PPSMI, saya support PPSMI. Kawan-kawan saya di UKM memang marah dengan saya. Dia kata tidak ada jati diri, tidak ada itu. Tapi tak apalah, saya rasa saya dah ada. Saya nak pergi pada politik pula supaya dia hangat lagi. Kalau dia tak hangat ni tak sedap rasa kan. Saya nak tanya balik pada YB Khalid ini. Kita bercakap politik, kita bercakap hendak ke Putrajaya. Apakah dalam senario pada hari ini YB merasakan Pakatan Rakyat itu merupakan alternatif untuk orang Melayu dalam pilihan raya umum yang akan datang? Ya. Saya merasakan cukup yakin bahawa Pakatan Rakyat oleh kerana ada di dalamnya satu parti yang membawa dasar Islam sebagai politiknya, ianya merupakan penyelamat bagi orang Melayu. Dan ini merupakan satu keyakinan ya, yang saya rasa memang telah ditolak awal-awal oleh UMNO Barisan Nasional. Kerana apa? Kerana dalam perlembagaan UMNO jelas mereka tidak berpandukan kepada Islam, dan pengasas pemimpin di antara pemimpin yang terutama yang ada di dalam UMNO dulu awal-awal lagi dah kata agama dan politik ini bagaikan minyak dan air. Betul tak? Jelas ya. Nak kata bahawa UMNO tak pernah kata tolak Islam dan sebagainya, betul dia tak pernah tolak Islam, tetapi dia menolak Islam sebagai satu asas untuk pembinaan negara dan politik negara. Inilah yang membezakan di antara PAS dan UMNO. Dan inilah di antara sebab mengapa wujudnya PAS. Kerana pada asalnya memang kita bersama. Tetapi yang telah menyebabkan kita berpecah ialah loteri kebajikan masyarakat. Apabila UMNO menghalalkan loteri kebajikan masyarakat yang menjadi sumber kewangan kepada tauke-tauke Cina MCA. UMNO kata PAS tunduk pada DAP. Tapi yang menghalalkan loteri kebajikan masyarakat dulu adalah UMNO. Dan ini yang menyebabkan Biro Agama UMNO keluar. Dan itulah sejarah penubuhan PAS. Ini yang membezakan di antara kita dan mereka, iaitu asas agama di dalam politik. Kerana apa? Kerana kita menyatakan bahawa Islam itulah tunggak tamadun orang Melayu. Jadi, tak ada Islam, hancur Melayu.
Jadi YB kata asas itulah bahawa macam Pakatan Rakyat itu sebagai government in waiting dalam pilihan umum ke-13 nanti. Ya, kerana kita dalam PAS kita berada di dalam Pakatan Rakyat, dan Pakatan Rakyat walaupun parti-parti yang lain ini tidak merupakan parti-parti yang menerimakan Islam sebagai asas, tetapi mereka tidak menghalang, dan hakikat bahawa DAP itu sendiri tak halang adalah di dalam buku jingga di mana tanda tangan tiga presiden jelas menyatakan bahawa mereka akan pertahankan Islam sebagai agama resmi negara Malaysia, akan mempertahankan hak dan kedudukan istimewa orang Melayu, mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, akan mempertahankan institusi Raja-Raja Melayu. Maka segala dakwah dan tomahan fitnah yang mengatakan bahawa bila Pakatan Rakyat memerintah orang Melayu akan hilang, akan hapus, merupakan satu fitnah dan tomahan jahat yang bertujuan untuk kekalkan kuasa dalam tangan UMNO Barisan Nasional. Dato' Aziz, YB jelas katakan bahawa pilihan raya umum ke-13 nanti Pakatan Rakyat adalah kerajaan yang menanti. Apa komen? Dulu PAS bagi tahu kita buat Putrajaya sia-sia. Mereka kata Putrajaya ni akan dilelong oleh PAS kalau mereka merintah. Hari ini tak sabar kemaruk nak pergi ke Putrajaya. Itulah dua pandangan yang berbeza dalam masa beberapa tahun saja. Jadi kalau mereka kata DAP akan bersama-sama dengan PAS, dan kalau mereka kata PAS adalah alternatif untuk ganti UMNO, mustahil bagi saya. Sebenarnya DAP yang akan mengganti PAS dan UMNO. Akhirnya PAS kena tipu dengan DAP dalam perjalanan. Percayalah. Kalau nak cerita pasal, kalau kita nak kait pasal loteri, tiket dan sebagainya, benda tu dah tak relevan. Kalau di sini pun, kalau umpamanya di Kelantan, baru 2 hari sudah kata nak diharamkan loteri, tiba-tiba kena desakkan DAP nak buka balik loteri itu. Bukan jadi, kerana desakkan DAP. Kalau tidak, macam mana yang boleh berubah-ubah bercakap? Hari ini saya bila saya baca surat khabar, saya gembira. PAS nak tak mau loteri di Kelantan. 2 hari lepas tu tak boleh pula nak dibatalkan nak. Jadi maknanya saya tak percayalah kalau parti Pakatan Rakyat ni boleh memerintah negara untuk orang Melayu, untuk orang Islam. Bagi saya takkan percaya. Dr. Asraf, saya nak tambah sikit. Saya nak tengok dari segi fakta. Okay, tak, kalau tak nak bagi saya cakap tak apa. Saya tak payah bercakap lah. Tak guna apa. Tak, kalau nak dengar, nak bercakap, nak berbincang, kita buat cara nak berbincang. Ya? Dengar ni. Saya nak tengok dari konteks. Bagus, alhamdulillah. Kalau Datuk kata Pakatan Rakyat, kalau YB kata Pakatan Rakyat akan mempertahankan dasar Islam, seperti mana disebut tadi akan mempertahankan Islam sebagai agama rasmi, saya rasa sama dengan Barisan Nasional pun. Tidak ada beza. Kenapa tidak ada beza? Sebab dulunya penegasan PAS ada lebih keras lagi. Nak sebuah negara Islam yang syumul, yang kafah, yang sempurna, adanya hudud dan sebagainya. Dalam buku jingga tak ada dah hudud. Tidak ada dah negara-negara Islam ni. Yang ada mempertahankan Islam sebagai agama rasmi, sama je dengan Barisan Nasional. Yang kedua, kebimbangan saya tak kisah PAS ataupun UMNO yang merintah kerana dua-duanya adalah Islam. Kalau PAS menang, tak apa, sebab dia Islam bagi saya. Cuma kena tengok dari segi fakta. Dalam Pakatan Rakyat, PAS hanya bertanding kalau ikut yang PRU 12, 67 kursi, menang 23. PKR yang cacah merbah, adanya orang-orang yang menentang Islam, artikel 11 Elizabeth Wong yang memang totally menentang Islam, Siva Rasa yang mahu ubah artikel 11 perlembagaan, yang tidak mahu Mahkamah Syariah mempunyai kuasa sebegitu rupa. Mereka ini akhirnya bubar NGO IFC, masuk dalam Pakatan Rakyat melalui PKR, dan PKR bertanding 97, menang 31 sebelum lompat lah. Ini sebelum lompat. DAP bertanding 47. Kalau kita tengok, yang dominan, yang paling dominan dalam Pakatan Rakyat bukannya PAS. Itu yang saya bimbang. Yang dominan adalah PKR dengan DAP, yang daripada awal tidak menyebut soal nak memperjuangkan hukum Allah, hukum Islam, negara Islam, hudud dan sebagainya. Yang ada adalah DAP dan juga PKR. Berbanding dengan UMNO dalam Barisan Nasional bertanding 110. Walaupun menang 79.
Maknanya 110 daripada 220. Separuh daripada kerusi parlimen itu adalah orang Melayu Islam. Tetapi PAS, katakan PAS menang semua. 67 saja daripada 220. Apakah jaminan bahawa hak kepentingan Melayu dan Islam